Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya daripada kumpulan 1 akan membentangkan pengajaran mikro menggunakan pendekatan analisis nilai. Kumpulan saya terdiri daripada Nur Anis Balkis, Nisa Lini, saya sendiri dan Nur Akasyah. Seterusnya. Okey, mula-mula sebelum kita masuk dalam pembentangan, fokus utama pendekatan analisis nilai ni, pertama sekali kita nak beri peluang kepada murid untuk berfikir secara logik dan sistematik. Jadi dalam pendekatan ni kita akan bantu mereka untuk berfikir apabila datangnya isu nanti. Jadi yang kedua, pendekatan ini adalah untuk membantu murid memilih fakta-fakta yang relevan. Maksudnya yang logik dan yang tepat lah. Yang ketiga adalah membantu murid untuk mencari alternatif yang tepat. Jadi kalau murid ada isu nanti, mereka bolehlah fikir sama ada nak pilih alternatif 1, 2 dan ataupun yang ketiga ke dan sebagainya. Yang keempat adalah untuk membantu murid mengenal pasti kesan positif dan negatif apa tindakan yang mereka pilih tadi. Slide seterusnya. Okay, dalam pendekatan analisis nilai ni, cara pelaksanaannya mula-mula guru perlu bantu murid untuk kenal pasti masalah atau isu nilai. Jadi yang kedua, membantu murid untuk mengumpul fakta atau bukti bagi membolehkan mereka membuat pertimbangan nilai. Yang ketiga ialah menilai fakta yang relevan dan membuat keputusan tertib. Jadi ini membantu murid untuk buat keputusan yang muktamad lah. Yang sepatutnya. Yang keempat adalah menguji keputusan tentatif itu dalam situasi sebenar nanti. Okay, boleh teruskan kepada pengajaran. Tak dengar lah visual tu. Nisa, cuba tab present tab. Tak dengar ke? Tak keluar suara. Nisa kena buka mikrofon lah. Salam sejahtera semua. Salam sejahtera cikgu. Baiklah, hari ini kita akan belajar. Boleh dengar ke apa? Boleh. Iaitu baik hati amalan saya. Tapi sebelum itu, apa yang dimaksudkan dengan baik hati? Okey, baik hati ini bermaksud kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan diri dan orang dengan memberikan bantuan dan juga sokongan moral secara ikhlas. Sokongan moral yang macam mana? Sokongan moral ini hendaklah menyentuh ketiga-tiga komponen dalam moral, iaitu dari segi kognitifnya, efektif dan juga psikomotor. Baiklah, tadi kita sudah pun menelusuri maksud baik hati. Sekarang saya nak kamu tonton video yang akan saya paparkan dan saya nak kamu fahamkan apa intipati dalam video tersebut.
เลย ไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี Baik, berdasarkan video tadi, apa yang kamu faham tentang video tersebut? Saya cikgu, berdasarkan fahaman saya, video tersebut mengenai seorang lelaki yang sangat baik hati dalam membantu manusia dan hidupan lain seperti tumbuhan dan binatang. Bagus, jawapan yang tepat Besti. Baik, selanjutnya cikgu nak salah seorang daripada kamu berikan beberapa contoh nilai baik hati berdasarkan perbuatan lelaki muda dalam video sebentar tadi. Saya tahu cikgu, saya dapati ada 5 contoh nilai baik hati dalam video tadi, iaitu menyiram pokok, memberi hawa makan, memberi buah kepada jiran, membantu orang susah dan juga bersedekah. Ya, terima kasih Rasha. Nampaknya semua jawapan yang awak cakap tadi memang betul. Nampaknya awak ni memang fokus masa menonton video tadi kan? Okey, jadi mula-mula terdapat 5 perbuatan keseluruhannya dalam video tersebut yang menunjukkan dengan jelas amalan nilai baik hati. Okey, kita tengok dekat gambar rajah di slide ini menunjukkan nilai-nilai tersebut yang cikgu telah keluarkan. Okey. Jadi gambar yang pertama kita tengok sama iaitu menyiram pokok. Dalam video lelaki muda tu dialihkan pokok ke arah paip yang bocor. Jadi air itu akan menyiram pokok tersebut dan membantu untuk proses fotosintesis pokok tersebut. Jadi tidak nilai baik dia mengelakkan daripada pembaziran, dan yang kedua adalah memberikan manfaat kepada alam sekitar. Itu daripada dia membazir, biarkan air tu macam tu, dia memberikan sesuatu manfaat kepada pokok tersebut. Okey, gambar yang kedua pula memberi makan kepada anjing kelaparan, iaitu daripada gambar tersebut kita dapat tahu yang dia ni berkongsi. Dia baik sebab dia ada rasa belas kasihan dekat anjing ni, kat haiwan ni. Dan gambar yang ketiga memberi buah kepada jiran. Dia menunjukkan beliau seorang yang murah hati, baik hati, berkongsi sesuatu dengan jirannya. Kemudian gambar yang keempat pula membantu orang yang kesusahan. Dalam video ni kita tengok dia tolong orang tua, warga tua untuk mengangkat barang jualannya. Jadi kita tahu nilai baik dekat sini dia membantu orang tua. Orang tua kan tenaga dia tidak sama seperti orang muda. Jadi kita yang orang muda ni kena cuba membantu orang yang lebih tua. Dan gambar yang kelima pula nilai baik iaitu bersedekah. Jadi menunjukkan dia murah hati, ikhlas memberikan bantuan dalam bentuk sedekah. Jadi kat sini nilai baik dia memahami keperluan dan kebajikan orang lain. Jadi sekarang cikgu nak bagi tahu apakah kepentingan jika kita mengamalkan nilai baik hati dalam kehidupan. Kita tengok slide.
Yang pertama ialah setiap urusan dan masalah dapat diselesaikan dengan mudah dan lancar. Contohnya apabila kita berada dalam kesusahan, kita mesti nak pertolongan kan. Jadi orang yang baik hati akan segera memberikan bantuan kepada kita yang sedang menghadapi masalah. Yang kedua, nilai baik hati juga dapat menjadikan individu memberikan sesuatu bantuan dengan lebih ikhlas kepada orang yang memerlukan. Orang yang ikhlas ni, individu yang baik hati ni, dia tak mengharapkan sebarang balasan dalam memberikan bantuan. Yang ketiga pula, individu akan bersikap lebih memahami perasaan dan juga kebajikan orang lain. Yang keempat, kepentingan nilai baik hati juga mengelakkan daripada sikap mementingkan diri. Orang yang baik hati, dia tidak akan mementingkan diri, dia akan fikir kebajikan orang lain, bantuan yang boleh diberi kepada orang susah, dia akan fikir juga perasaan orang lain. Dan yang terakhir pula, mewujudkan komuniti masyarakat yang mempunyai nilai moral yang tinggi. Apabila setiap individu mempunyai nilai baik hati dalam diri mereka, secara tidak langsung komuniti masyarakat akan lebih bermoral. Baik murid-murid, sekarang cikgu nak uji minda kamu dengan mengadakan kuis. Cikgu akan tanya beberapa soalan kepada kamu semua dan kamu semua kena jawab dengan betul, ya? Boleh tak murid-murid? Boleh cikgu? Baik, Anis menjawab soalan 1 boleh ke? Boleh cikgu? Anis kena perhatikan ketiga-tiga pilihan jawapan ini, perkara manakah yang menunjukkan nilai baik hati. Sekarang cikgu akan membaca soalan 1, ya. Rumah jiran terbakar, apa yang perlu anda dilakukan? A. Menelefon bomba. B. Mengambil gambar. C. Melarikan diri. Apakah jawapan anda, Anis? Jawapannya A, cikgu. Betul, Anis. Semua bagi tepukan kepada Anis. Baik, kita pergi soalan kedua. Saya nak Siti Balkis menjawab soalan ini. Boleh cikgu? Sekarang, cikgu membacakan soalan kedua. Soalan kedua adalah, kawan kamu tidak dapat hadir ke kelas dalam talian kerana kekurangan alat perantinya kerana bapanya kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Apakah yang perlu anda dilakukan? A. Tidak ambil peduli. B. Mengajar dia apa yang telah diajar oleh guru dalam kelas talian. C. Membuli dia. Ketiga-tiga pilihan jawapan ini, perkara manakah yang menunjukkan nilai baik hati? Jawapan saya adalah B. Betul, Balkis. Cikgu nak tanya, Balkis kenapa tak pilih jawapan A? Kamu kenapa pilih jawapan B? Kerana dalam ketiga-tiga jawapan tu, hanya jawapan B saja yang menunjukkan nilai baik hati. Jawapan B ini adalah satu perkara yang baik yang membantu seseorang dalam keadaan susah. Saya rasa inilah yang menunjukkan bahawa seseorang itu mempunyai nilai baik hati kerana secara ikhlasnya dia pergi membantu orang yang memerlukan. Jadi sebab itulah saya memilih jawapan B. Bagus, Balkis. Sekarang anda dah faham tentang perkara yang menunjukkan nilai baik hati dan perkara yang tidak menunjukkan nilai baik hati, kan? Ya, cikgu. Baik, sekarang ini adalah soalan terakhir. Siapa belum jawab, ya? Nur Akasha, kan? Ya cikgu, saya boleh jawab lagi. Baik, Akasha. Sila jawab soalan ini. Soalan ketiga adalah, anak jiran terjatuh di depan rumah anda, apa yang perlu anda dilakukan? A. Ketawa pada anak jiran. B. Membantu mengangkat dan merawat luka. C. Pura-pura tidak melihat apa yang berlaku. Sila pilih jawapan mana yang berkaitan dengan nilai baik hati. Jawapan B, cikgu.
Baik Akasha, jawapannya betul. Tetapi cikgu nak tanya, kenapa kamu tak pilih jawapan C? Kerana jawapan C menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri saja. Perkara tersebut tidak menunjukkan nilai baik hati. Oleh itu, saya pilih jawapan B juga. Betul Akasha, sekarang kamu semua faham apakah perkara-perkara yang menunjukkan nilai baik hati dan sebaliknya dengan melakukan kuis uji minda ini kan? Ya, cikgu. Okey murid-murid, sekarang cikgu nak tunjukkan kepada kamu satu gambaran situasi. Nampak tak? Nampak cikgu? Baik, cikgu sebenarnya nak kamu lakonkan 3 watak dalam situasi ni. Boleh? Boleh cikgu. Okey, siapa nak jadi Suresh, David dan Ahmad? Cikgu, saya nak jadi watak Suresh. Cikgu, saya nak jadi David. Saya nak watak Ahmad, cikgu. Baik-baik. Sekarang kita cuba lakonkan situasi ni ya. Cikgu akan bantu sikit-sikit jadi pembaca cerita. 1, 2, 3. Mula. Pada suatu hari, Ahmad ingin ke taman. Sebaik sahaja tiba, Ahmad ternampak Suresh menghadapi kesukaran untuk menaiki tangga kerana kakinya bersimen dan terpaksa bertongkat. Oh, tidak. Susahnya nak menaiki tangga dalam keadaan sebegini. Suresh, sebentar. Saya akan tolong awak naik tangga. Ahmad segera membantu Suresh. Terima kasih Ahmad. Sama-sama, saya gembira membantu. Tiba-tiba, tidak jauh dari situ, Ahmad terdengar satu bunyi yang kuat. Tolong, sakitnya. Kaki saya berdarah. David, apa yang berlaku? Saya terjatuh dari papan luncur. Aduh. David, tak apa, saya tolong awak. Jom, saya tolong awak balik rumah awak untuk cuci luka awak. Terima kasih, Amin. Sama-sama, saya gembira membantu. Wah, bagusnya anak-anak murid cikgu. Jadi, siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang kamu belajar tadi? Saya. Kita mesti lebih baik hati macam Ahmad. Betul tu Kasha, tepukan. Dan beri juga tepukan kepada pelakon-pelakon cilik cikgu. Jadi, rumusannya apa murid-murid? Saya cikgu, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Baik, Anis, baik. Okey, baiklah. Terima kasih semua. Jadi, kita jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Itu sahaja daripada kumpulan kami, Doktor. Okey, terima kasih kepada kumpulan pertama ini. Okey, ada sedikit ulasan ya berkenaan dengan apa yang telah dibentangkan tadi itu. Kumpulan yang pertama dan juga bentang saya rasa baiklah sebab ini kumpulan yang pertama. Pendekatan analisis nilai kumpulan yang pertama dan juga kumpulan pelajaran lain. Bila kita sebut analisis nilai, bila kita sebut analisis tu dia punya keyword ialah kita sentiasa memberikan satu pertimbangan, penilaian terhadap sesuatu perkara. Jadi sebenarnya bila kita nak mengajar pendekatan analisis nilai ini, perkara pertama ialah kita perlu kenal pasti dan juga cari satu isu yang boleh dipersoalkan. Dari situlah kita akan ulas. Okey, dalam pembentangan tadi, baguslah bagi saya itu ada effort untuk menunjukkan satu proses analisis nilai. Tapi yang awak ceritakan tadi itu lebih kepada pendekatan penjelasan nilai. Dia different sikit tau. Analisis nilai bermaksud
awak kena timbulkan satu isu. Maksudnya tadi awak punya huraian tadi tu bagus, tapi itu bukan analisis nilai, itu macam penjelasan. Analisis nilai ini dia akan sentiasa bertanya-tanya kepada murid ataupun pelajar di dalam kelas. Contohnya kita bagi satu situasi dalam taman permainan tadi tu, ada seorang murid tadi tu terjatuh tapi orang lain semuanya biarkan aja. Dari situ akan ada satu konflik yang terjadi. Jadi kita akan tanya murid kita, baik Chong, apa yang Chong nampak tentang gambar tadi ni? Chong akan cakaplah masalah apa-apa. Okey, seterusnya Narendra juga nampak apa terhadap gambar ni tadi? So dia tanya-tanya. Okey, betul awak nampak ada orang terbiar ni kan. Kenapa kita kena biarkan? Nampak tak? Dia akan sentiasa bersoal-soal untuk memberikan kefahaman kepada murid tadi tu sampailah dia jelas bahawa kenapa kita perlu membantu dan juga menolong orang tadi tu supaya dia tidak cedera lebih teruk, tidak akan berlaku pendarahan lebih teruk. Contohnya begitu. Kalau macam tadi tu, yang kumpulan awak bentang tadi tu, cara pembentangan tu dah bagus, memang menarik. Tetapi itu bukannya analisis nilai, lebih kepada penjelasan nilai. Analisis nilai ni lebih kepada banyak bertanya-tanya. Jadi saya nampak ada yang awak pasang video, kemudian awak jelaskan satu persatu kan. Perbuatan ini apa dia punya nilai dia, perbuatan ini apa nilainya. Itu ialah penjelasan nilai, bukan analisis nilai. Tapi kalau analisis nilai, dia ialah ibarat satu konflik. Okey, tanya dengan Chong, kenapa kita perlu bagi makan dekat anjing ya? Tanya macam tu. Kenapa dan sebagainya. Dia macam lebih kepada persoalan dan dia akan sentiasa analisis. Apakah nilai terbaik, apakah kesan dia, apakah implikasi dia. Itu dia maksud analisis nilai. Tapi sebenarnya memanglah dalam mengajar moral itu tak salah. So macam tadi ni awak ajar tu bagus sebab awak menunjukkan nilai itu secara komprehensif. Cuma sebab kita hari ni nak membentangkan tajuk berkenaan dengan analisis nilai, jadi awak kena tunjuklah tentang analisis nilai itu bagaimana. Saya perasan benda ni memang banyak terjadi. Dulu pun semasa sebelum ni pun terjadi di mana pelajar confused sama ada penjelasan nilai dan juga analisis nilai. So ada dua jenis maksud yang berbeza. Jadi bila analisis nilai, perkara poin yang paling penting ialah awak perlu kenal pasti dan juga menjelaskan nilai yang menjadi isu ataupun nilai yang dipersoalkan. Jadi seeloknya bila kita mengajar nak menggunakan pendekatan ini, kita pastikan tajuk tadi tu kita boleh kemukakan sesuatu isu yang besar. Contohnya, kita letak gambar ada orang tidak memakai mask semasa pandemik COVID-19. Jadi kita tanya dia, baik Bridget nampak tak apakah yang terjadi pada gambar ini? Bridget pun jawab, dia tak pakai topeng cikgu. Okey Bridget, betul tak pakai topeng. Kenapa tak pakai topeng tu dianggap tidak bermoral? Bridget pun jawab. Kita soalan kita tanya dia supaya nilai itu akan dianalisis dan akhirnya dia baru sedar bahawa keputusan muktamad terhadap pelaksanaan isu tadi tu akan dapat. Contohnya dia akan cakap, betul lah cikgu, sampai Bridget itu boleh sebut bahawa kalau tak pakai mask menyebabkan berlakunya jangkitan, boleh bawa maut, boleh bawa sakit. Tak perlu guna ayat yang tinggi. Sebab awak mengajar pelajar sekolah rendah kan. Jadi kalau pelajar tu jawab guna ayat-ayat yang biasa-biasa pun tidak menjadi masalah. Itulah dia maksud analisis nilai. So kena banding bezakanlah antara penjelasan dan juga analisis nilai. Tapi by the way, pembentangan tadi ni baguslah, menarik apa yang awak tunjukkan tadi tu sangat perfect dan sempurna. Cuma ada sedikit kekeliruan antara penjelasan dan juga analisis nilai. So ini ialah kumpulan benchmarking lah kepada kumpulan-kumpulan yang lain untuk menghasilkan video ringkas berkenaan dengan